Tiada kes strok haba di Perak, sekolah ditutup jika cuaca panas lebih 37 darjah Celsius. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Sebanyak 586 kes kemalangan direkodkan dalam OPS Selamat 20 yang dilancarkan sempena Aidilfitri di negeri Kelantan bermula 20 hingga 27 April lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 102 kes berbanding OPS Selamat tahun lalu iaitu 698 kes. Jumlah kes kemalangan maut berlaku peningkatan dengan mencatatkan 14 kes kematian sepanjang tempoh 8 hari OPS Selamat berbanding hanya 9 kes pada tahun lalu. Cukup puas hati dengan perancangan yang dibuat, dengan tindakan yang dibuat dan kita mencapai target kita di mana kita dapat menurunkan semua kes kecuali kematian saja. Dan apapun dengan keadaan jalan raya kita yang masalah di Gua Musang yang menggusarkan masyarakat, tetapi kita dapat atas. So ini kerjasama daripada semua. Beliau berkata demikian selepas bersama penduduk orang asli dalam program Community Policing di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir, Gua Musang. Pada program itu turut disampaikan baku makanan sumbangan Food Bank Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang kepada 110 keluarga isi rumah orang asli. Keadaan trafik di Kelantan kembali lancar tengah malam ini sesulan cuti perayaan Aidilfitri sudah pun berakhir. Untuk perinciannya kita langsung bersama dengan Amirah Hafiz Rosli di Kota Baru, Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya berada di depan pintu masuk Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai untuk meninjau keadaan terkini cuti perayaan Aidilfitri yang sudah tamat. Apa yang boleh saya katakan di sini, keadaan lalu lintas di sini lancar dari kedua-dua arah dan hari ini saya dah meninjau di beberapa lokasi antaranya lapangan terbang Sultan Ismail Petra, terminal bas Kota Baru dan beberapa lokasi yang sering berlaku kesesakan lalu lintas apabila menjelang musim perayaan. Di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru hari ini sesak dengan perantau yang mahu pulang ke destinasi masing-masing menggunakan jalan udara. Tinjauan saya dari tengah hari hingga malam tadi dikabarkan tiket penuh. Apa yang saya difahamkan bermula 24 April lagi lapangan terbang itu menjadi tumpuan memandangkan lapangan terbang itu antara lapangan terbang paling sibuk di negara ini, tambahan pula menjelang musim perayaan. Di terminal bas Kota Baru pula juga sesak di terminal bas Kota Baru tetapi masih terkawal. Kata beberapa orang penjaga kaunter tiket bas di terminal bas Kota Baru, bermula 24 April lagi sehingga hari ini tambahan pengangkutan bas menjadi tumpuan perantau, terutama pelajar-pelajar IPTA dan IPTS. Keadaan trafik di Kelantan ketika ini lancar namun berlaku sedikit kesesakan siang tadi di 1-2 tempat, antaranya di kawasan Pulau Condong Macang menhala ke Kuala Krai. Di Gua Musang pula berlaku peningkatan kenderaan namun masih terkawal dan keadaan trafik masih lagi lancar di daerah itu. Pesanan saya kepada perantau yang ingin pulang ke destinasi masing-masing, jika rasa mengantuk, berhenti dan rehatlah. Ingat orang yang tersayang. Di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua penonton berita RTM. Itu saja dari saya. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul. Kita balik pula ke perkembangan seterusnya. Perayaan dan budaya yang pelbagai di negara ini perlu menjadi ciri utama yang mengikat persaudaraan seluruh lapisan masyarakat. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan memastikan nilai kepelbagaian terus utuh dengan kasih sayang. Beliau berkata demikian menerusi catatan di Facebook selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Sabah di Kota Kinabalu. Perdana Menteri juga mahu masyarakat terus menyemarakkan cahaya dan nilai murni Aidilfitri sepanjang Syawal yang diraikan. Lebih 20,000 orang hadir pada majlis berkenaan. Majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin dan isteri Tuh Puan Nurlidah RM Jasni serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor.
Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penganjuran rumah terbuka dilihat mampu mengeratkan lagi perpaduan antara pemimpin dan rakyat berpilah bangsa. Kita boleh meraihkan perbezaan kita mungkin ketika pilihan raya. Selepas keputusan dibuat oleh rakyat, kita hendaklah memberikan tumpuan kepada membangunkan negara dan memberikan keutamaan bagi memberikan kesejahteraan pada rakyat keseluruhannya. Itulah kaedah demokrasi yang harus kita lakukan. Jika kita terlalu banyak berpolitiking, ini akhirnya akan memberikan kesan yang sangat negatif pada rakyat dan kita meraihkan perbezaan yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Majlis sambutan Aidilfitri di Sri Satria turut dihadiri Perdana Menteri yang turut menyantuni para tetamu. Majlis yang dibuka kepada orang awam bermula pukul 8 malam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ramlan Harun turut meluahkan rasa syukur dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka setelah lebih 2 tahun tidak dapat mengadakannya akibat pandemik COVID-19. Lepas kita terkurung di rumah beberapa tahun akibat pandemik, sekarang kita berpeluang untuk mengadakan semula majlis ini, dan majlis ini alhamdulillah merupakan wadah platform yang baik untuk masyarakat dari pelbagai kaum, agama, budaya berkumpul, saling menghargai perbezaan antara kita. So saya rasa majlis-majlis macam ni amat memberi manfaat kepada dalam proses kita membentuk masyarakat yang kita panggil sekarang masyarakat madani. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salihuddin Ayub, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Saksikan sambutan Hari Pekerja 2023 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada hari Isnin 1 Mei 2023 11.30 pagi hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Masih lagi dalam berita tengah malam, sekolah dibenarkan untuk ditutup sekiranya cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Ia buka kuasa serta-merta bermula 28 April lalu untuk semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut perkeliling dikeluarkan KPM yang ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisa Sohaili, arahan berkenaan diguna pakai jika kawasan institusi terlibat di isytihar terkesan dengan gelombang haba oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selain itu, semua aktiviti luar perlu dihentikan jika status suhu harian berada pada tahap amaran pertama iaitu melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Tahap kesihatan murid perlu sentiasa dipantau bagi mengelakkan sebarang risiko berkaitan strok haba berlaku dan penyakit lain di samping memastikan bilik mempunyai pengudaraan yang baik. Tiada laporan berkaitan strok haba dikesan di negeri Perak. Esko Sumber Manusia Kesihatan dan Hak Ehwal Masyarakat India, A. Sivanisa berkata, keadaan di negeri itu adalah terkawal dan laporan berkaitannya diterima setiap hari daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri JKN Negeri Perak. Di Perak tidak ada, so it's all under control. So I'm getting report from the Jabatan Kesihatan setiap hari it's under control. Because memang di sesi pagi ini panas, hangat. Tetapi apabila sampai petang, hujan. Dan jerubu pun sudah tidak ada di Perak. So there is no worry about that. Beliau ditemui pada sambutan Rumah Terbuka Vaishakhi 2023 peringkat negeri Perak di Ipoh. Langkah memperkenalkan skim insurans rahmah dilihat wajar.
Perunding Dasar dan Polisi Awam Faizal Ridwan berpandangan inisiatif bersesuaian memandangkan hampir separuh rakyat Malaysia masih tiada lagi perlindungan khas bagi keperluan tersebut. Sejujurnya saya melihat bahawa semua jenis perlindungan kepada kumpulan B40 ini sebagai sesuatu yang baik. Jadi saya berharap supaya kajian dapat segmentationkan perkara ini dalam hal-hal yang berkeperluan. Contohnya jika kajian ini menambah include daripada isu yang sedia ada kepada isu bencana seperti banjir, mungkin sesuai. Yang saya lebih suka kepada idea seperti MyPass 50 yang mana memberi akses yang murah kepada rakyat, tetapi kajian mungkin dapat mempertimbangkan dengan menambah pengangkutan bas pengantara dan penghubung dan menokal laluan-laluan baru untuk rakyat Malaysia lainnya. Apapun kita kena melihat dulu sehingga detail bagaimana isu ini berfungsi yang akan dibentangkan oleh pemain-pemain industri. KPDN dijangka mengutamakan skim insurans rahmah dalam masa terdekat bagi membantu golongan B40 dan M40 selain sudah mengadakan libat urus bersama syarikat insurans bagi memperincikan skim berkenaan. Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia SPCAAM mencadangkan undang-undang yang akan menyediakan perlindungan sosial yang lebih besar kepada rakyat Malaysia diperkenalkan. Malah tindakan serius juga harus dikenakan kepada mereka yang melanggar undang-undang buruh negara. Menerusi kenyataan Penasihat Buruh Antarabangsa SPCAAM, Carlitus Anthony D. Angeles berkata, Malaysia perlu mengukuhkan mekanisme tabik urus seperti Undang-Undang Buruh untuk memberikan lebih perlindungan kepada pekerjanya. Beliau turut mencadangkan insurans faedah pengangguran, perlindungan dan hak kesatuan sekerja yang lebih luas dan undang-undang yang lebih ketat yang mengawal pemberhentian pekerjaan. Carlitus juga melihat terdapat ruang untuk memulihkan keseimbangan dan kesaksamaan dalam trajektori sosioekonomi negara melalui Pelan Reformasi Malaysia Madani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Majikan perlu menyediakan struktur kemajuan kerjaya bagi pekerja masing-masing. Ia bagi memperlihatkan perkembangan kerjaya jangka panjang sekaligus menarik dan mengekalkan bakat dalam organisasi. Menurut Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman, majikan juga perlu mempunyai disiplin dalam mewujudkan amalan tempat kerja yang adil serta bertanggungjawab. Ini termasuk memastikan tiada sebarang diskriminasi. Beliau menerusi kenyataan sempena Sambutan Hari Pekerja berkata, kemampuan pekerja menunaikan tanggungjawab juga perlu diiktiraf dan diberi ganjaran berdasarkan merit. Majikan perlu sentiasa menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat. Keamanan serta keharmonian industri juga perlu dikekalkan bagi membolehkan negara terus maju. Semak dasar dan undang-undang buruh naikkan kadar caruman KWSP majikan serta kaji semula umur persaraan wajib. Itu antara 12 cadangan dibangkitkan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNIMLC bagi memertabatkan pekerja di negara ini. Dasar dan undang-undang perburuhan perlu disemak supaya lebih sesuai dengan keperluan semasa selepas pandemik COVID-19. Masalah kos sara hidup yang meningkat dengan ketara setiap hari juga perlu ditangani. Bagi kadar caruman KWSP bahagian majikan pula, ia dicadang dinaikkan daripada 13% kepada 20%, terutama untuk pekerja bergaji RM4,000 ke bawah. Cadangan lain termasuk kaji semula umur persaraan wajib 60 tahun dan teliti semula bayaran pencen yang rendah kepada pesara syarikat GLC. Menoktakan kemiskinan tegar perlu jadi agenda penting negara. Tegas penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, usaha menangani isu-isu ekonomi lain akan menjadi lebih sukar sekiranya kemiskinan tegar tidak dapat diselesaikan. Strategi lebih spesifik diperlukan untuk membasmi kemiskinan tegar secara tuntas. Untuk kita nak mengatasi masalah kemiskinan tegar ini, perlu ada usaha yang lebih spesifik, strategi, langkah untuk meningkatkan dari segi keupayaan. Yang pertama, keupayaan rakyat, dan yang kedua adalah dari segi pembinaan kapasiti. Jadi maksud dia, kita bukan hanya bagi rakyat ataupun mereka yang memerlukan itu
kita bukan hanya nak bagi ikan, tetapi kita juga perlu mencari jalan bagaimana kita nak mengajar mereka untuk nak memancing ikan. Inisiatif Pendapatan Rakyat yang diperkenal Februari lalu antara langkah bertepatan dalam membasmi kemiskinan tegar. Definisi sebenar kemiskinan tegar juga perlu difahami memandangkan kemiskinan bersifat dinamik. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Labuan sedia jalin kerjasama erat dengan peringkat pusat untuk mencapai hala tuju dalam memperkembangkan aliran perniagaan dari peringkat domestik ke serantau, khususnya ekonomi Labuan. Yang Bertua Dewan Datuk Sohaili Abdul Rahman berkata DPMM Labuan memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada pembangunan ekonomi di wilayah ini untuk membantu usahawan Melayu. Usahawan perlu melangkah ke hadapan dan menambah kemahiran agar dapat jana peluang lebih luas seiring perubahan cabaran global perniagaan. Baca Track telah dikembalikan semula untuk Kudat dan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan ini merupakan satu signal baru bahawa potensi ekonomi untuk Labuan sudah ada. Jadi insyaAllah DPMM dengan kerjasama dengan DPMM Pusat, kita akan pastikan ahli-ahli kita yang ada di Labuan tidak ketinggalan. Usahawan perlu melangkah ke hadapan dan menambah kemahiran agar dapat jana peluang lebih luas seiring perubahan cabaran global perniagaan. Inovasi dan kreativiti untuk tarik pelanggan pada masa sama memastikan rasa setanding rupa. Lemang Perak ada peminat dan penggemar setia. Apa keunikannya? Kita bersama dengan Amirul Ashraf Zainun ada jawapannya. Di Perak, penjual lemang Syamsul Izzah Muhammad Afandi, 38 tahun, telah berjaya mencipta resepi baru bagi lemangnya. Dengan berbekalkan pengalaman selama 20 tahun, sambutan terhadap lemang Perak ini sangat menggalakkan. Musim Hari Raya Aidilfitri belum lagi melabuhkan tirainya. Jadi di hadapan saya ini ada pelbagai variasi lemang dan salah satunya adalah lemang Perak. Lemang Perak ini adalah hasil kacukan daripada lemang jagung dan lemang pulut hitam. Kami buat macam-macam lemang. So bila ada lebihan pulut biasa, pulut hitam dan jagung itu, kakak yang nombor 2 tu, dia suggest pada saya untuk gabungkan semua sekali dan terjadilah lemang Perak. So masa tu pun kita tak tahu nak bagi nama apa kan. Bila tengok pulut yang warna putih, pulut warna hitam dan jagung yang warna kuning sempena dengan bendera Perak. So terjadilah lemang Perak. Jelasnya selain resepi dan bahan digunakan, teknik pembakaran juga memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan lemang yang berkualiti. Memang saya orang sini, saya tahulah. Memang selalu hantar anak sekolah semua tengok kan. Tengok orang beli, lepas tu tengok lemang ni pun viral juga. Saya tengok kat Facebook. Lemang Perak ini turut tular di media sosial sehingga kan ada yang sudah membuat tempahan awal. Jagung dia pun sedap, lemang pulut hitam pun sedap. Memang kami tiap-tiap tahun memang akan order. Dan tengoklah kalau seminggu, kalau rasa nak makan tu, tengok status WhatsApp dia. Dia ada buka open tak? Kalau dia ada buka open memang terus WhatsApp. Amirul Ashraf Zainun, RTM. Pembinaan Masjid Changlung Kedah diteruskan dengan tambahan peruntukan 3.07 juta ringgit. Perdana Menteri dalam kenyataan berkata peruntukan tambahan itu menjadikan keseluruhan kos pembinaan berjumlah 5.77 juta ringgit. Projek akan dilaksana segera sekaligus dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid. Ia merupakan komitmen kerajaan perpaduan dengan meletakkan hak rakyat sebagai tonggak utama. Selain perhatian dan komited memastikan pembangunan yang seimbang antara semua negeri di negara ini. Keputusan pengagihan kerusi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri hanya akan dibuat selepas DUN dibubarkan. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu akan dibuat di peringkat pusat dalam blok PN serta PH.
Pembahagian kerusi itu memang belum kita buat lagi. Kerana saya dah bagi tahu tempoh hari, biar kita buat gerak kerja dulu, ya. Kalau kita cerita pasal kerusi nanti memang akan masalah. So, kerusi ini besok kita buat pembahagian selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Rantau. Kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh AMK Al-Star membantah kehadiran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Himpunan Madani Kedah 2023 adalah palsu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata kenyataan palsu itu disebarkan oleh pemilik akaun Telegram edisi siasat. Beliau turut mengingatkan supaya orang ramai tidak terperdaya dengan perkara itu. Sementara itu, pihak AMK Pusat turut menyiarkan poster penafian kenyataan media berkenaan. Antara itu memaklumkan agar orang ramai merujuk kepada akaun media sosial rasmi Angkatan Muda Keadilan Malaysia untuk sebarang maklumat terkini dan sahih. Seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Johor atas tuduhan mengabaikan kanak-kanak asuhannya sehingga menyebabkan kecederaan 21 Mac lalu. Tertuduh Nur Huzaimah Herman, 31 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh didakwa mengabaikan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun sehingga menyebabkan kecederaan di rumahnya di PPR Taman Pelangi Indah, Johor Bahru. Ibu 4 orang anak itu dituduh mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan penjara maksimum 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Tertuduh yang hadir memakai baju kurung kelihatan menangis ketika prosiding. 3 Julai ditetapkan tarikh serahan dokumen. 2 orang lelaki warga Thailand ditahan sepasukan penguasa KPDN setelah disyaki membawa keluar 70 liter minyak diesel menggunakan tangki kenderaan. Mereka ditahan ketika melalui pemeriksaan di pos kawalan pintu masuk sempadan ICQS Pengkalan Hulu Gerik. Kenderaan dan minyak diesel telah disita manakala kedua-dua warga Thailand tersebut ditahan reman selama 4 hari untuk siasatan lanjut. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM50,000. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan syak munasabah untuk melakukan kesalahan di bawah Peraturan 3-1 Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Eksport 2011. KPDN telah menguatkuasakan larangan penjualan petrol dan diesel melebihi 20 liter kepada kenderaan asing di stesen minyak yang terletak dalam lingkungan 50 km dari pintu sempadan negara. Sukan Si Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. Rabu 3 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Perkembangan Sukan Si Kemboja, sebanyak 40 pingat emas, 37 perak dan 64 gangsa menjadi sasaran kontingen negara dalam Tamasya Dwi Tahunan yang secara rasminya membuka tirai 5 Mei ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayu berkata sasaran itu realistik memandangkan edisi kali ini bakal dibarisi banyak atlet muda. Yang paling penting adalah kita lihat bukan saja untuk Sukan Si ini, kita nak bagi peluang kepada atlet muda. Itu sebab ramai daripada mereka kali pertama. Kita bagaimanapun percaya bahawa akan ada atlet-atlet yang mampu mencipta kejutan dan tidak mustahil menambah jumlah pungutan pingat keseluruhan untuk kontingen Malaysia daripada Cambodia kali ini. Malaysia akan mintai 34 daripada 36 jenis sukan yang dipertandingkan. Kontingen negara akan mengambil bahagian dalam 340 acara. Sementara itu, skuad kriket wanita negara berjaya mengumpul 4 wiket untuk menewaskan Myanmar dalam aksi pembukaan kumpulan A saingan 50 overs.
Aksi berlangsung di Hun Sen Boulevard, Kemboja, menyaksikan Malaysia mencatat 123 larian dan 6 wiket dalam 35.3 overs. Manakala Myanmar hanya melakukan 122 larian dalam 44.5 overs. Malaysia akan bertemu Thailand pada 8 Mei ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Semalam, skuad wanita negara memulakan kempen acara T10 dengan langkah kanan selepas mencatat 38 larian untuk menewaskan Singapura dalam peringkat kumpulan. Sukan SEA 2023 akan dibuka secara rasmi pada 5 Mei dan bakal berakhir pada 17 Mei ini. Atlet pararenang negara Brenda Anelia Larry meraih pingat emas menerusi acara 150 meter rampaian individu wanita dalam kejohanan Seri Dunia Renang Para Singapura 2023 di Pusat Akuatik OCBC. Atlet berusia 18 tahun itu mencatat masa 4 minit 13.63 saat sekaligus mengenepikan cabaran atlet Brazil Susana Shenadov yang merekodkan 5 minit 19.35 saat. Pertandingan tersebut hanya disertai Brenda dan Susana. Mengikut format pertandingan, hanya Brenda yang dikalungkan pingat kerana acara berkenaan disertai kurang daripada 3 atlet. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria dipilih sebagai Presiden Kehormat Badminton Asia BA bagi penggal 2023-2027. Menurut BAM, pelantikan Tan Sri Muhammad Norza sebagai mengiktiraf jasa dan sumbangan besar beliau kepada sukan itu di peringkat Asia. Pemilihan diumumkan Presiden baharu Badminton Asia Kim Jun-soo dari Korea Selatan selepas persetujuan sebelah suara daripada perwakilan dan Barisan Kepimpinan Badminton Asia pada Mesyuarat Agung Tahunan di Dubai semalam. Tan Sri Muhammad Norza menjadi rakyat Malaysia pertama yang menyandang jawatan Presiden Kehormat Badminton Asia. Menurut Timbalan Presiden BAM Dato' V. Subramaniam, pelantikan itu secara tidak langsung memberi nilai tambah kepada Badminton Asia berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Tan Sri Norza Zakaria dalam bidang pemasaran, penajaan, penganjuran acara dan pembangunan badminton. BAM menyambut baik pelantikan itu dan mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Norza bagi pihak Majlis BAM dan semua ahli gabungannya. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Nazri Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.